بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta taufik, yakni kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi meneruskan pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-tuan, malam ini kita akan masuk sifat baru ataupun ciri pengenalan terhadap Tuhan yang kedua, ataupun ciri pengenalan yang kedua. Ciri pengenalan yang pertama iaitu sifat yang jenis amrun i'tibari, sifat yang jenis tidak ada di zat Allah Ta'ala yang kita mesti sucikan daripada zat Allah Ta'ala, iaitu dinamakan sifat salbiyah. Bermula daripada qidam, wujub qidan baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Dan yang keenam sambun malam ni, yang ketujuh sambun malam ni sifat ma'ani iaitu qudrah. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, ketujuh daripada 20 ciri yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu qudratun, qudrah. Ketujuh ni seperti biasalah, susunan ta'aquli ataupun susunan zikri, dipanggil tartib zikri ataupun tartib ta'aquli, susunan pada sebutan, pada lafaz untuk memudahkan kita faham susunan tersebut. Adapun pada zat Allah Ta'ala tidak ada mana-mana zat di diri Allah itu yang mana dahulu dan mana kemudian, ataupun mana yang satu, mana yang last. Tidak ada nombor, tidak ada susunan zat Allah Ta'ala. Cuma susunan ini memudahkan kepahaman kita. Yang ketujuh daripada 20 qudratum, yakni nama sifat Allah Ta'ala yang bernama qudrah. Artinya, arti qudrah wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala itu, wajib ini akal kita memutuskan. Inilah antara taklif Allah Ta'ala yang ditaklifkan kepada kita, yang akan disoal oleh Allah Ta'ala kepada kita, akan ditanya oleh Allah Ta'ala kepada kita. Wajib, ini yang kita kena pandai. Kena pandai putuskan wajib, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang harus. Maka di sini musannif mengatakan ataupun menyatakan kepada kita rumus yang pertama, wajib bagi Allah, dengan makna akal kita memutuskan mesti bagi Allah, yakni bagi zat Allah Ta'ala itu mempunyai ciri ataupun sifat yang bernama kuasa, qudrah. Itu akal kita putuskan. Afala ya'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Itu ayat-ayat sebagai dalil bagaimana Allah Ta'ala menggesa manusia menggunakan akal untuk mengenal Allah. Menggunakan akal kita, hati kita untuk memahami ataupun untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akal kita putuskan qudrah ini ataupun sifat Allah yang bernama qudrah ini mesti ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Wajib bagi Allah itu, wajib yakni mesti bagi zat Allah Taala itu mempunyai sifat yang bernama kuasa, qudrah. Apapun maksud kuasa itu, berkuasa. Tu. Kuasa itu dia punya peranan dia, ciri dia. Baik, berkuasa. Mustahilnya, mustahil ini rumus yang kedua. Mustahil ini mesti tidak ada bagi zat Allah Ta'ala lemah. Mustahilnya ini mesti tiada pada zat Allah Ta'ala itu lemah.
Lemah itu tidak ada bagi zat Allah Ta'ala. Allah tak bersifat dengan lemah kerana dia bersifat dengan perkuasa di zat, di diri dia. Dalilnya, dalil Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa itu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahawasanya sesungguhnya, yani bahawa sesungguhnya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu yang amat berkuasa, yakni amat berkuasa dengan sifat perkuasa yang ada pada zat dia. Baik, kesimpulan tuan-tuan, dalam kitab kita ini pendek saja, ada yang mengemukakan nota secara umum, secara ringkas saja. Baik, kita akan sebut dua benda ataupun ada tiga benda. Secara asasnya dua saja kita akan sebut. Yang pertamanya ialah makna qudrah. Yang kita nak faham. Makna sifat Allah Ta'ala yang bernama qudrah. Qudrah ni berada di mana? Qudrah ini berada di zat dia, di diri dia, di diri Allah Ta'ala, qudrah. Yang kedua yang kita nak sebut, ya tuan-tuan, ada dua benda. Yang keduanya ialah peranan sifat qudrah, ataupun dalam bahasa ilmu kalam dipanggil ta'luq qudrah. Ta'luq sifat qudrah, peranan sifat qudrah. Jadi sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, sifat Allah Ta'ala ini, ciri Allah Ta'ala ini ada 13 ini, asas dia ada 20 yang detailnya. Dia ada ciri yang tidak berperanan, dan ada ciri Allah Ta'ala yang dia berperanan. Ada sifat yang dia tidak ada ta'luk, dan ada sifat Allah Ta'ala ini dia berperanan, dia bertakluk, berfungsi sifat dia. Dan ada sifat yang dia tidak ada fungsi, semata-mata sifat, macam sifat hayah. Dan ada sifat yang kita akan mula masuk malam ni, ialah sifat yang ma'ani, yang jenis ada, dan sifat ma'ani itu 7 itu, 6-nya mempunyai peranan, 1-nya tidak berperanan. Jadi kita akan masuk yang pertama, sifat ma'ani. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, ada dua benda yang kita akan bahas malam ni. Satu, tajuk qudrah ini, pertamanya kita kena faham makna qudrah. Itu antara simpulan iman yang pertama. Karena kita bincang satu je malam ni. Jadi satu daripada 13 simpulan iman. Simpulan iman dalam dia panggil dalam prinsip uluhiyah. Jadi aqaidul iman ni tuan-tuan, dia bukan satu saja. Dia bukan uluhiyah saja. Dia ada beberapa teras. Dia ada lebih kurang, kalau tengok dalam rukun iman tu, asas dia ada 6. Prinsip yang pertama uluhiyah. Dia panggil aqaid, simpulan iman ataupun sistem kepercayaan iman terhadap ketuhanan, uluhiyah. Maka kita bincang terah yang pertama. Dia 6 rukun iman, dia ada 2 teras penting, iaitu teras nubuwah ataupun kita mulakan teras uluhiyah. Dia panggil sistem kepercayaan terhadap ketuhanan. Ketuhanan ni ada berapa ciri yang kita bincang, dan kita ada 13 ciri ketuhanan yang berada dalam teras pertama. Ini teras dipanggil sistem kepercayaan manusia di dalam kandungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teras yang pertamanya ialah teras uluhiyah. Ya, kita akan bincang teras yang kedua. Dia ada 2 teras yang penting, iaitu nubuwah, kenabian. Ada 9 ciri kenabian yang terkandung dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kandungan statement itu mengandungi 9 ciri yang kita akan bahas. Baik. Dalam 13 ni tuan-tuan, ataupun dalam 20 ini, kita sebut di awal tadi, ada sifat Allah Ta'ala yang jenis ma'ani. Yang jenis ma'ani yang kita dah bahas di awal dulu. Ma'ani ada 7. Mula daripada qudrah malam ni. Qudrah irada, ilmun, haya, sama, basar, kalam. 7. Baik, 7 itu dipanggil sifat wujudiyun, sifat yang betul-betul ada. Baik, yang kita nak sebut dulu tuan-tuan malam ni, ada 2 benda. Yang pertamanya ialah makna qudrah, yang kedua ta'luq qudrah, peranan sifat qudrah. Dan kita nak faham kedua benda ini tuan-tuan, kita akan sebut
dalam angle yang lain, dari sudut yang lain, kita akan sebut ada 3 benda. Ada 3 pecahan. Sebelum kita nak faham 2 benda asas ini, makna qudrah, dan yang keduanya peranan qudrah, kita kena faham dulu, kembali kepada tajuk asal dulu kita bahas tuan-tuan. Sifat Allah Ta'ala ini, dia ada sifat yang jenis ada, wujudi. Di awal kuliah dulu kita dah bahas pembahagian ciri Allah Ta'ala ini. Kita sebut, biasa sebutnya secara tak detail tuan-tuan, kita biasa sebut ciri Allah Ta'ala ini secara umum. Untuk mudah kita faham, kita bahagi 2 saja. Dia ada 4, tetapi untuk memudahkan kita faham secara umum dulu, kita bagi 2. Kita nak kenal Allah Ta'ala ni melalui metodologi ciri pengenalan terhadap Tuhan. Jadi 2 ciri utama. Pertama, ciri yang jenis yang tidak ada di diri dia, yang mesti disucikan diri dia. Dia tidak ada. 1 ciri. Itu pun ciri dia. Walaupun benda tidak ada pada dia, bukan makna, bukan ciri, itu ciri dia. Itu sifat dia. Sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa. Ciri qidam, tak mula. Jenis ada yang tidak ada mula. Ya, itu ciri dia. Ciri baqa, ciri mukhalafah. Baik. Yang keduanya, ciri yang kedua, ciri yang jenis ada. Ini masuk malam ni. Kita mula masuk tajuk pertama ni, sifat pertama. Sifat yang kedua, Allah Ta'ala ni dia mempunyai ciri yang jenis ciri itu ciri yang jenis ada di zat dia, yang boleh dikesan dengan panca indera. Dia panggil apa tuan-tuan dalam bahasa ilmu kalam? Dia panggil sifat wujudiyun. Maka sifat wujudiyun ini yang kita akan sebut ulang saja malam ni tuan-tuan, secara ringkas saja, oleh kerana detail kita dah sebut sebelum daripada ni. Kita nak kena faham dulu wujudiyun. Kenapa kita nak kena faham wujudiyun? Kerana baru kita faham qudrah, makna qudrah. Yang kita nak sebut 2 benda malam ini. Pertama, makna qudrah. Yang kedua, peranan qudrah. Nak faham 2 benda ni tuan-tuan, kena back to basic balik, kembali balik kepada asas yang kita sebut di awal kuliah dulu. Pembahagian ciri Allah Ta'ala ini terbagi kepada 2 secara umum. 1 ciri yang jenis tidak ada di zat dia, tak nampak dilihat. Qidam tuan-tuan, tak nampak dilihat di zat Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mula. Mana nampak di diri dia? Dia bersifat tak mula. Qiyamuhu binafsih, dia bersifat tidak berhajat kepada orang yang mencipta dia. Tak nampak di diri dia, tapi itu sifat dia. Tuan-tuan tengok saya kata saya ni bukan lelaki, saya ni bukan perempuan. Tuan-tuan tengok saya lelaki, saya kata saya ni tidak bersifat dengan perempuan. Ciri saya bukan perempuan, ciri saya bukan tinggi, contoh dia. Ciri saya bukan besar. Itu bukan itu nak menafikan ciri yang tidak ada pada diri dia. Maka ciri yang tidak ada pada diri dia hanyalah amrun i'tibari, yang boleh difahami di nisbah akal kita. Maka itu ciri yang pertama, dipanggil salbiyah. Kita tak detailkan salbiyah, nafsiyah dan ma'ani dan maknawiyah. Kita nak cerita umum dulu, basic dulu. Dan yang keduanya, ciri Allah Ta'ala yang kedua, Allah Ta'ala ini dia bercirikan ataupun dia mempunyai sifat yang jenis ada di diri dia. Yang jenis ada di diri dia. Sebab itulah kita nak sebut 3 benda tadi tuan-tuan. Apa dia? Kalau sebut wujudiyun, kita kena faham 3. Pendetailan wujud. Sifat wujud ni kita kena faham pertama, apa yang dinamakan wujudiyun itu. Apa yang dinamakan ada itu. Yang kata tadi, 1 sifat yang jenis tidak ada, tidak dapat didetek di diri Allah. Sifat yang kita nak bincang ini, sifat yang wujudiyun, sifat yang jenis ada, betul-betul ada, yang dapat didetek oleh panca indera. Pertama tuan-tuan, kita kena tahu dulu makna ada, wujudiyun. Yang keduanya, kita kena tahu pembahagian sifat ada ini. Macam mana cara kita nak detek pembahagian dia. Dan yang ketiga tuan-tuan, ada 3. Kalau 3 benda kita tahu, maknanya sudah orang panggil agak detail tajuk wujudiyun. Yang ketiga, konsep wujudi. Kita kena tahu apa konsep dia, konsep wujudi, konsep benda ada.
Ada benda yang tidak ada, ada benda yang ada. Baik, pertama tuan-tuan, kita ulang sekali lagi secara ringkas. Yang kata sifat yang wujudiyun, sifat ada ini, apa makna sifat ada? Sifat ada ini iaitu sifat yang betul-betul ada ataupun benar-benar ada di diri Allah Subhanahu wa taala yang dapat dikesan. Itu makna benar-benar ada. Kalau Allah Taala buka kasyaf hijab kita, maka kita nampak dengan mata kita di akhirat kelak. Itu dipanggil ciri sifat yang jenis ada yang dapat dikesan oleh panca indera kita. Contohlah tuan-tuan, selalu kita sebut diri kita ini dia ada sifat wujudiyun, ada sifat amrun i'tibari. Tuan-tuan tengok wajah muka saya atau tuan tengok diri saya, tuan-tuan nampak ciri yang ada di badan saya ini, ada ciri yang tuan-tuan nampak dengan mata dan ada ciri yang tuan-tuan tak nampak dengan mata. Maka ciri yang nampak dengan mata itu dipanggil ciri yang betul-betul berada di diri saya. Kategori wujudiyun. Itu yang pertama. Konsep dia sama. Allah Ta'ala kelak, di akhirat kelak, apabila ahli syurga masuk syurga, dan nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada mereka ialah melihat zat Allah Ta'ala dengan mata. Ini yang menjadi khilaf al-sunnah Mu'tazilah Jabariyah. Mu'tazilah kata pahaman yang sesat. Mu'tazilah dia mengatakan ciri akidah mereka, dia mengatakan manusia tidak akan mampu melihat Allah Ta'ala walaupun dalam syurga. Dia tak mampu melihat Allah Ta'ala dan syurga. Pahaman akidah alim Mu'tazilah mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak memberi izin kepada manusia untuk melihat diri dia dalam syurga. Tetapi kita tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah, antara ciri ahli sunnah wal jamaah, ciri akidah, dia panggil ciri uliyah, kita boleh melihat zat Allah Ta'ala dalam syurga. Cuma cara lihatnya, pandangan kita ataupun pandangan Ahlussunnah wal Jamaah melihat zat Allah Ta'ala di syurga tanpa kaifiyah. Tidak ada cara, tidak ada perumpamaan. Tidak boleh dibandingkan, sama dengan dunia. Bukan saja di dunia kita beriman Allah Ta'ala tak sama dengan baharu, sama juga dalam syurga nanti. Ahli syurga boleh melihat Allah Ta'ala dalam keadaan la kaifiyah, tidak ada kaifiyah, tidak ada cara dan tidak ada lagu, tidak ada cara macam mana, tidak ada lagu mana dan tidak ada perumpamaan. Maka apabila ahli syurga melihat Allah Ta'ala tuan-tuan, diri dia Allah buka hijab boleh nampak, dan sifat dia yang wujudi, yang betul-betul ada di diri dia, Allah buka kasyaf kita. Buka kasyaf ni apa makna tuan-tuan? Buka kasyaf sekarang ni tuan-tuan, Allah tak buka kasyaf. Apa makna buka kasyaf? Pandangan biasa kita ini Allah buka menjadi pandangan luar biasa. Pandangan biasa tuan-tuan melihat saya, tuan-tuan nampak fizikal saja, alam musyahadah. Alam zahir tuan-tuan nampak saja, alam batin saya tuan-tuan tak nampak. Itu dipanggil pandangan tuan-tuan, pandangan biasa, bukan kasyaf. Pandangan kasyaf ini hijab, Allah buka hijab. Apa makna buka hijab? Allah Ta'ala letakkan pandangan luar biasa yang nampak benda yang biasanya tak nampak. Itu makna buka hijab. Itu buka hijab Allah Ta'ala. Saya tengok tuan-tuan, sama je antara wuduk dengan ada wuduk dengan tak ada wuduk, sama. Kenapa? Kerana Allah tak buka hijab pandangan mata saya. Tapi kalau Allah buka hijab, saya boleh beza orang tak ada wuduk dengan orang ada wuduk. Nampak Haji, kenapa Haji tak ambil wuduk ni? Macam mana ustaz tahu? Kasyaf. Itu dia panggil buka hijab. Pandangan luar biasa yang Allah bagi kepada kita. Itu dia panggil pandangan luar biasa. Itu makna hijab. Hijab ni asal dia tabir. Tabir mata kita. Allah buka, angkat tabir biasa menjadi pandangan luar biasa. Tu. Kita kembali balik tuan-tuan. Ini ringkas saja kita nak sebut makna benda yang ada. Apa dia makna benda ada? Iaitu perkara yang betul-betul ada
di diri Allah Ta'ala yang dapat dikesan. Itu satu. Baik, yang keduanya nak lebih detail lagi, perkara yang jenis ada ini dia ada terbahagi kepada dua. Dia panggil pembahagian wujudiyun. Pembahagian wujudiyun ini ada dua. Benda ada, maka benda ada ni, benda yang kita boleh dapat kesan ini terbahagi kepada dua. Pertamanya apa? Pertamanya wujudiyun fil kharij. Dia panggil perkara yang ada fil khariji. Asal fil kharij ni pada luaran. Perkara yang ada yang dapat dikesan secara panca indera yang zahir. Kita dapat kesan melalui mata. Saya tengok tuan-tuan, nampak melalui mata, saya nampak. Kita dapat kesan perkara ada itu melalui pendengaran kita, telinga kita boleh dengar. Suara tuan-tuan saya dengar. Suara saya tuan-tuan boleh dengar. Maknanya suara saya yang tidak ada warna. Suara saya tuan-tuan tak nampak melihat suara saya. Tetapi ada ke tidak suara saya? Dia termasuk wujudiyun, ada. Kenapa? Kerana boleh dikesan dengan telinga. Panca indera telinga boleh dikesan. Maka suara termasuk dalam klasifikasi perkara yang wujudiyun, perkara yang ada. Bukan perkara yang amrun i'tibar, perkara yang hanya kita faham saja. Tidak. Contoh yang ketiga, pertama mata mudah, selalu kita bagi contoh. Contoh kedua telinga, suara. Contoh ketiga, perkara yang ada yang dapat didetek, dikesan dengan apa? Dengan deria pencium. Bau. Nampak ke tidak? Tak nampak. Dengar? Tak dengar. Tapi ada cium, ada bauan. Ada bau. Benda yang jenis ada bau ni tuan-tuan, dia ada wujudiyun. Dia boleh kesan dengan panca indera. Maka dia termasuk dalam kategori wujudiyun, maujud, benda yang ada. Sah kita dengar. Sah kita lihat. Kalau benda tu Allah buka hijab boleh lihat. Sah kita dengar. Tapi Allah tak bagi kita dengar. Benda tu hanya Allah bagi cium saja. Kita dapat cium. Bau-bauan saja. Tak nampak. Harumnya bau tak nampak. Tetapi kita boleh detek dengan deria. Nampak badan saja. Harumnya badan dia tak. Bau harum itu tak nampak. Bau harum di badan dia tak dengar. Tetapi boleh dicium, boleh didetek dengan deria pencium. Itu contoh. Yang keempat, contoh keempat tuan-tuan, perkara yang boleh didetek dengan deria rasa. Masin, manis, kelak, pahit. Maka itu ada, benda ada. Tak nampak tengok. Dengar pun tak boleh dengar. Manisnya digula, tak nampak tengok. Tengok nampak gula. Manis tuan-tuan tak nampak. Tunjuk manis pada gula, tak nampak. Tunjuk kena gula, itu diri dia. Yang kita tunjuk warna putih, warna peran, itu diri gula. Itu zat gula. Bukan ciri dia, bukan sifat dia, tapi sifat manis yang berada pada diri gula tak nampak dilihat. Tapi dapat dikesan melalui deria perasa. Maka kita panggil dia berada dalam kelas wujudi. Benda yang ada kerana dapat didetek dengan panca indera kita. Settle tuan-tuan. Yang last sekali, deria sentuhan. Kalau orang tanya, ada dalam isu yang dibincang dalam kitab tuan-tuan, kitab akidah, ulama buat persoalan, udara ini adakah termasuk benda ada? Maka ada orang jawab, udara tidak termasuk benda ada. Kenapa? Kerana tak dapat dilihat, tak dapat didengar, tak dapat dicium. Udara kita yang Allah tak benarkan lihat ni tuan-tuan, penuh ni, tak nampak. Kalau nampak tu mesti jerbu saja. Nasib baik Allah tak bagi nampak kita. Kalau tidak nak berjalan pun tak boleh. Jadi macam jerbu. Udara kita ni penuh ni udara. Duk ada. Tempat yang tak ada udara, tempat kita, tempat jirin ada. Tempat jirin ada, jisim ada, udara tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat. Kita berada di celah-celah udara. Tapi kita tak nampak. Dan cium pun tak boleh. Tapi dia boleh disentuh tuan-tuan. Ada sentuhan.
Sentuh. Bukan sentuh macam tu. Kita rasa perasaan kita. Rasa sejuk. Rasa panas. Iklim dia. Angin dia. Itu dia panggil. Sebab tu ulama kata udara ini dia termasuk di dalam benda ada. Baik, saya contoh. Pembahagian yang kedua tuan-tuan, ini pembahagian pertama. Bahagian pertama dia panggil benda yang ada secara luaran yang boleh dikesan dengan panca indera zahir. Tu dia panggil wujudiyun fil khariji. Pembahagian benda ada yang keduanya ialah dia panggil wujudiyun fil wujdanin. Perkara yang ada yang dapat dikesan secara dalaman. Tidak boleh dikesan secara luaran. Mata tak dapat lihat, telinga tak dapat dengar, lidah tak dapat rasa, sentuhan tak boleh disentuh. Tetapi perasaan kita, dalaman kita boleh detect. Kita rasa. Kita rasa bahawa benda itu ada dalam diri kita. Ini dia panggil benda yang ada tetapi dia bukan berada di luaran, dia berada dalaman kita. Walaupun dia berada dalaman tuan-tuan, tetapi dia termasuk wujudiyun. Ini pendetilan pembahagian benda ada. Kita kalau dah tak nampak dengan mata, tak nampak, tak boleh dengar dengan telinga, maka kita kata benda tu tidak ada. Tak, benda tu ada juga. Mana contoh tuan-tuan? Ini ada relate dengan benda yang kita nak bincang. Ada hubung kait dengan tajuk yang kita nak bincang, iaitu konsep kita dulu. Apa dia? Dalaman kita, iaitu tenaga kita. Tuan-tuan rasa ada tenaga tak malam ni? Adalah ustaz boleh sampai ni. Tapi tak berapa ada. Adalah tu tak berapa pun. Tu boleh sampai tu. Dia boleh gagah. Larat juga. Jalan kaki. Tak berjalan suruh cucu hantar. Tak berjalan, tak larat berjalan suruh anak hantar. Tak larat jalan bawa kereta sendiri. Kenapa boleh bawa kereta? Kata tak larat. Dia tetap ada tenaga walaupun tak berapa kuat saja. Tenaga dalaman itu tuan-tuan, kita rasa, perasaan kita boleh detect. Itu dia panggil wujudan. Dalaman. Tenaga itu tuan-tuan termasuk ciri kita. Ciri yang ada. Dalaman kita. Cuma Allah Ta'ala ni dia tak buka hijab kita. Mata kita tak mampu nak melihat tenaga kita. Cuma dia hanyalah perasaan kita saja boleh kesan. Mata tak boleh lihat tenaga kita, telinga tak boleh dengar tenaga kita. Hanyalah perasaan kita rasa kuat. Rasa boleh berjalan sampai ke surau ni kuat malam ni. Tenaga contoh dia. Baik, contoh kedua apa dia tuan-tuan? Sekejap lagi kita akan relate dengan Tuhan. Sifat yang ada pada Tuhan sama je, kudrah Tuhan. Sebab tajuk kita malam ni kudrah Tuhan. Contoh kedua tuan-tuan, dua contoh saja dalaman ni. Apa dia? Iradah, keinginan kita. Keinginan kita tak nampak lihat, tak dapat dengar. Kita ada keinginan dalam kita, dalaman kita. Dia kena ada keinginan dulu tuan-tuan, baru dia boleh sampai di surau. Keinginan sifat lain, kudrah sifat lain, tenaga sifat lain, keinginan sifat lain. Dua sifat dalam diri kita yang berbeza. Sifat keinginan dulu, apabila dia ada keinginan dalam diri dia, menyebabkan dia membuat keputusan. Dia berkeinginan, maka dia berkeinginan menentukan apa yang dia nak buat. Dia tentu untuk pergi ke surau. Apabila dia decide, dia tentu, maka disusuli oleh perbuatan dia, oleh tindakan dia. Kenapa boleh bertindak? Kerana sifat kudrah yang ada dalam diri dia. Sifat tenaga yang ada dalam diri dia. Kedua-dua itu tuan-tuan sifat, ciri. Yang ketiga last sekali tuan-tuan, kalau dah faham konsep wujudi ni ada tiga benda, insya-Allah mudah untuk kita faham makna kudrah dan peranan kudrah. Yang ketiga yang penutup tuan-tuan, konsep benda ada. Apa dia konsep umum benda ada ini? Konsep umum benda ada tuan-tuan ada tiga ciri. Pertama apa? Pertama, benda tu mesti ada. Ini konsep dia. Yang kedua, apabila benda tu ada, benda tu sah. Sah ni dapat dilihat. Walaupun tak dapat dilihat sekarang, tapi Allah buka hijab, dapat dilihat. Tenaga kita ni tuan-tuan, Allah tak buka hijab, sebab tu tak nampak lihat tenaga. Hanya perasaan saja. Keinginan dalam hati kita, ada keinginan
Sebab tu kita boleh berkeinginan. Sebab sifat keinginan dalaman Allah campak kepada kita, menyebabkan kita nak tu, nak ni, banyak keinginan kita, tinggi nafsu kita. Kenapa? Kerana dalaman kita Allah campakkan sifat iradah. Allah Ta'ala buka boleh nampak. Tu dia panggil konsep kedua. Benda ada ni, pertama benda ada, yang kedua dia sah ataupun mungkin dilihat. Kata Al-Imamul Sanusi dalam kitab Ummul Barahim, dia kata apa dia maujud ini? Kullu maujudin, tiap-tiap benda yang ada ini, yasihhu an yura wa yusma', sah untuk dilihat dan didengar. Kalau benda ada ni, kata Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, dia benda yang mungkin, benda yang boleh, benda yang sah untuk dilihat dan didengar. Sebab itulah konsep dia yang kedua, boleh dilihat dan didengar sekiranya Allah buka hijab. Itu kalau benda ada. Dan yang ketiganya, dia panggil sah ataupun boleh diisyarat. Apa makna isyarat? Ditunjuk. Kerana benda ada, boleh ditunjuk. Oh, ini qudrah, oh ini iradah, ini putih, ini hitam. Kalau tinggi tak boleh tunjuk, tuan-tuan. Saya ni sederhana. Tuan-tuan nak tunjuk kat mana sederhana? Saya tak tinggi tak rendah, tunjuk kena di badan. Ini badan saya. Kalau benda yang tidak ada, dia tak sah ditunjuk. Kita kata gelas ini, tuan-tuan, kita kata permukaan air, permukaan belakang dia ini, kita kata design dia, pattern dia bulat, contohlah. Maka bulat ini, tuan-tuan, kita tunjuk bukan kena pada bulat. Asyara, yashiru. Kalau kita asyar ataupun tunjuk, dia kena pada fizikal dia. Fizikal ini, pattern dia bulat, ukur lilik dia, bukan kena di diri. Kalau benda yang ada diri, kita tunjuk kena pada diri dia. Putih, tunjuk kena pada diri putih. Ini putih yang ada pada baju. Ni baju, iyalah putih ada pada baju. Memang kita tunjuk kena pada baju, tetapi nampak ke putih? Ya, nampak. Tu dia panggil konsep dia. Settle, tuan-tuan. Baik, kita kembali balik, kita faham dah benda ada, maka kita boleh faham makna qudrah. Kembali balik, apa makna qudrah? Makna qudrah ni, tuan-tuan, makna qudrah ini kita sebut dulu dalam bahasa Melayu. Kita sebut bahasa simple dulu. Apa makna qudrah? Makna qudrah ini ialah pekuasa. Itu saja. Tapi kita tak mampu nak faham lagi. Pekuasa. Apa makna pekuasa? Makna pekuasa ini, sifat yang kata pekuasa ini secara detail. Ini yang kita nak faham secara detail. Simpelnya, pendeknya, mudah untuk kita sebut, yang kata qudrah itu sifat pekuasa yang ada pada diri Allah. Apa dia pekuasa ni, tuan-tuan? Kalau kita nisbah kita, apa pekuasa ini? Nisbah kita ni tenaga. Kalau bahasa kampung saya dipanggil ring. Tak ada ring ni weh. Ring. Bukan huruf ring tu. Ain ring bukan tu. Ring. Ring ni tenaga. Tak ada berapa, tak berapa ada ring weh, nak berjalan tak boleh. Tak boleh berjalan, tak ada ring, tak boleh berjalan. Tak ada sifat kuat, pekuat, tidak akan kuat. Kerana berjalan tu ke sifat, tuan-tuan. Dia berjalan bukan dengan zat, berjalan dengan sifat. Yang berjalan dengan zat ini pahaman Mu'tazilah. Tu kena jaga. Pahaman kita, tuan-tuan, kena betul-betul clear, kena betul-betul smart. Track kita berada di atas jalanan, atas track Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kepercayaan dia? Ciri kepercayaan dia. Tadi bab tengok satu ciri. Ciri yang lainnya ialah Allah Ta'ala ini, dia melihat dengan sifat, bukan dengan zat. Ciri yang lain, Allah Ta'ala berbuat, bertindak dengan sifat qudrah dia, dengan sifat kuat dia, bukan dengan diri. Itu beza. Tetapi Mu'tazilah mengatakan tidak. Allah Ta'ala tidak ada sifat. Allah Ta'ala ada zat saja, ada diri saja. Dia bergerak dengan diri dia. Dia bercakap dengan diri dia. Dia melihat dengan diri dia.
Dia mendengar dengan diri dia, bukan mendengar dengan sifat, bukan melihat dengan sifat. Itu Mu'tazilah. Jangan tersilap faham, tersilap pegang. Pegang hak orang lain. Allah Ta'ala dia melihat dengan sifat pelihat dia. Dan kita khusus kita malam ni, Allah Ta'ala ni mengadakan suatu benda dengan sifat yang bernama qudrah, bukan dengan zat dia. Sebab tu kita kata tadi, kita ni tuan-tuan, konsep kita ni kenapa boleh berjalan? Kerana tenaga ada. Berjalan ni sebab tenaga ada. Apa tenaga tu? Tenaga itulah dipanggil sifat. Tenaga itulah dipanggil ciri yang ada pada badan kita. Tu dia panggil perkuasa ni, bahasa kampungnya dipanggil gain ataupun tenaga. Ataupun mudah untuk tuan-tuan faham, yang kata perkuasa inilah keupayaan. Kita jangan cerita lagi nombor dua. Kita nak cerita dua benda. Kita jangan nampak lagi peranan dia. Kita nampak dulu sifat yang ada pada diri dia. Peranan biar dulu. Sifat perkuasa ni tuan-tuan, keupayaan yang ada pada diri Allah. Keupayaan apa dia? Keupayaan yang ada pada diri dia membolehkan dia berkuasa, mengadakan suatu benda dan meniadakan suatu benda. Maka perkuasa itu kena pada keupayaan untuk dia melakukan kerja walaupun dia tak bekerja lagi. Bekerja nombor dua kita nak cerita. Faham dulu keupayaan dia melakukan pekerjaan. Walaupun sekarang kita tak nampak apa kerja Allah Ta'ala. Tak nampak lagi. Kerja mengadakan, kerja mencipta kita, kerja membinasakan kita. Setiap hari Allah Ta'ala bekerja. Tak berhenti Allah bekerja. Jangan kata Allah tak ada kerja. Allah kerja tak berhenti. Tak kerja tanjis. Kerja tanjis, benda yang dia plan pada azali. Setiap benda yang dia kerjakan tuan-tuan, dia buat, Allah mengadakan setiap hari, dia binasa setiap hari, berpatutan, matching, bertepatan dengan plan dia di azali. Plan tu maknanya iradat, dengan ketentuan dia, keputusan yang dia buat, dia azali lagi. Tu kerja dia. Biar dulu kerja, peranan dia biar dulu. Biar kita nampak kudrah dulu. Makna kudrah simple tuan-tuan, sebelum kita nak sebut secara ilmiahnya, secara bahasa akademiknya. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, simple untuk kita mudah faham. Orang sebut kudrah, kita faham perkuasa. Apa makna perkuasa yang ada pada diri Allah? Maknanya sifat ataupun ciri keupayaan yang ada pada diri Allah membolehkan untuk dia berkuasa. Membolehkan dia berkuasa dengan apa? Dengan ciri yang ada pada diri dia. Ciri itulah, perkuasa itulah kita panggil keupayaan yang ada pada zat Allah. Untuk apa? Untuk berkuasa mengadakan sesuatu perkara. Settle tuan-tuan. Baik, kita tengok sebahasa ilmiah dia. Bahasa ilmiah ini tuan-tuan akan faham kerana kita dah sebut wujudi tadi. Kata ulama, kata Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, qudrah ini ialah wujud sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala yata'atta biha ijad kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Panjang dia punya perbahasan dia. Kenapa jadi panjang tuan-tuan? Kerana dua benda yang dia masukkan dalam ni. Pertamanya makna, yang keduanya peranan. Kata Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala, qudrah ini ialah sifat wujudiyatun yang jenis betul-betul ada, qaimatun bizati ta'ala, yang berada pada diri Allah. Settle, kita dah faham tadi. Maknanya qudrah ini sifat yang betul-betul ada, duduk di mana? Berada di zat Allah Ta'ala. Kalau Allah buka hijab, kita nampak diri perkuasa di diri Allah. Nampak sifat perkuasa di diri Allah, nampak tenaga Allah Ta'ala tu, bahasa kita lah tenaga tu. Bukan macam tenaga kita, nak mudah faham saja. Kita ni tak nampak tenaga kita pun kita tak nampak. Jangan kata nak tengok tenaga Allah Ta'ala, hak kita pun tak nampak. Jangan nak tengok orang lain. Kita pergi, kawan kita duduk tidur. Kenapa tidur je? Tak larang. Tak ada tenaga. Kita tengok sama dengan ada tenaga pun tak ada tenaga, sama kita. Kita tak tahu dia. Dia kuat ke, larat ke, tak larat ke, sama kita tengok ketika dia tidur.
Kenapa kita tak mampu nak nampak tenaga ada dalam diri kawan kita? Tenaga tu sifat kudrah yang ada pada badan dia. Apatah lagi kita nak tengok sifat kudrah yang ada pada Allah. Cuma nak ceritanya tuan-tuan, sifat kudrah, sifat jenis ada, di akhirat kelak kita boleh nampak. Satu, sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala yata'atta biha. Ini masuk kepada peranan. Kita nak cerita yang penutup tuan-tuan, peranan. Yata'atta biha ijad kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Ini peranan dia. Baik. Yang kedua tuan-tuan, settle yang pertama, makna yang kedua kita nak sebut peranan sifat qudrah. Apabila sifat kita, jenis ada ini kita sebut tadi, dia ada sifat yang jenis berperanan. Maka ta'alluq itu bahasa kitanya mudah kita sebut, kita tak nak guna bahasa ilmiah takut pening. Kita guna bahasa kita. Kita panggil apa dia? Ta'alluq ini fungsi, peranan, bidang tugas dia. Secara umumnya tuan-tuan, apabila kita sebut ta'alluq, bahasa kita kata peranan dia. Cuma yang detailnya yang kita nak tahu ni cara detail sajalah. Kalau tuan-tuan tak berapa nampak, tak apa, biasalah tu. Standard lah tu. Bukan senang nak nampak. Bukan macam mengaji fiqah tuan-tuan. Mengaji fiqah kita cerita benda nampak. Rokok ada 3 standard. Boleh tunjuk tuan-tuan. Rokok ni ada 3 standard. Tuan-tuan pilihlah hak nak mana. Bedahlah hak mana pun boleh. Tapi kena satu daripada 3. Saya duk buat dah Ustaz, lama dah. Tahu memang buat lama dah. 50 tahun dah buat. Cuma tak tahu pilih. Di antara 3 standard ni kita pilih hak duk mana. Ada standard rokok yang aqal, ada standard rokok yang afdal, ada standard rokok yang makruh. Pilih. Makruh tidak ada bayaran. Jangan mengharapkan bayaran pahala daripada Allah Ta'ala ketika di padang mahsyar kelak. Di padang mahsyar tu pakat duk nak pahala dah. Tu yang ferah ramai di padang mahsyar ni. Dia duduk agaknya dulu ada angka. Dia buat dulu tak pernah tinggal solat dia. Bangkit malam pula tambah ekstra overtime malam. Takkan overtime malam ni kita tuntut balik di akhirat kelak hari pembayaran pahala, tiba-tiba tak ada pahala. Hai, Allah Ta'ala, aku bangkit malam berapa jam aku overtime setiap hari. Takkan tak ada pembayaran? Maka Allah jawab. Allah jawab hari tu, pahala kamu tidak ada. Kenapa? Bukan saja pahala tidak ada, bahkan jadi Allah Ta'ala cah kesalahan, ada dosa paling. Tak ada pahala tu boleh tahan lagi. Takutnya ada dosa lebih, dosa. Dosa datang daripada apa? Datang daripada kesalahan melakukan ibadat. Kita jangan nampak dosa kesalahan mencuri saja, kesalahan mengumpat saja, kesalahan memfitnah, berdusta saja, kesalahan mencuri barang orang saja, tetapi kesalahan melakukan ibadat. Kalau nak buat tugasan dengan Allah Ta'ala, buat mengikut terma yang dia suruh. Jangan nak tugas yang dia suruh, tugas rasmi dia, solat, dia sediakan tugasan untuk kita dan ada bayaran. Maka kita kena buat mengikut terma yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, baru ada upah. Tiba-tiba kita buat, tetapi tidak follow, tidak ikut apa yang telah ditetapkan dalam manual, dalam panduan solat yang betul, maka menyebabkan kesalahan. Macam mana boleh salah tuan-tuan? Rokok makruh tak apa lagi, dia tidak ada pahala saja, dia tak haram. Jangan melakukan rokok yang haram di dalam salat. Haram dia membatalkan pula. Dia ada haram tak batal, ada haram batal. Haram batal tu yang kata dosa tu. Haram tak batal tak apa lagi, hanya ada dosa tapi tak batal, tak perlu qada solat dia. Tu kita nak kena halusi fiqh, panduan. Fiqh tu dipanggil manual, panduan, tata cara melakukan ibadat. Tugasan, setiap tugasan kita dengan Allah Ta'ala kena ikut manual pengurusan. Manual ibadat kita. Itu fiqh. Sebab tu kita combine kitab kita tuan-tuan, tidak ada alasan lagi. Kita baca kitab fiqh, kita baca kitab akidah. Akidah ini manual, panduan untuk mengenal siapa Tuhan kita.
Kena kenal siapa yang nak bagi hadiah pahala pada kita. Siapa nak bayar pahala pada kita. Nabi kata tuan-tuan, Allah Ta'ala Nabi rakamkan betapa ramainya manusia yang frah di akhirat kelak apabila dia terima pahala. Kenapa dia frah? Bukan soal dia tak buat yang wajib, tetapi dia tinggalkan sunnah. Ketika tu baru dia tahu nilai, value pahala sangat-sangat besar. Dia perlukan pahala ni, di situ baru dia nampak, rupanya aku ni sangat-sangat perlukan pahala. Di dunia ini dia tak nampak sangat pahala, sebab tu dia buat cincai saja. Pahala wajib ke, pahala sunat ke, pahala afdal, ada reki-reki pahala dia buat dengar, buat tak excited saja. Berlalu masuk telinga kanan, telinga kiri, tak mendarat, tak landing underground, tak landing dalam hati dia. Hati dia tidak ada magnet, tidak ada tarikan bunyi pahala. Sebutlah ustaz pahala biasa ke, pahala afdal ke, pahala apa nama ini, sunat ke, tak ada rasa apa. Ketika mana dia hari pembayaran pahala tu baru dia menyesal. Nabi menyatakan golongan yang menyesal ni bukan kerana dia tinggal hak wajib, bukan, tetapi dia meninggalkan sunat. Dia dah buat sunat, bukan kerana dia tak buat, dia buat, tapi dia buat tak cukup. Rawatib contohnya 22, dia buat qadar dia rajin saja, maka di sana kelak dia nampak upah yang dia buat, dia nampak Allah bayar apa yang dia buat. Dia kata Allahu Akbar, rupanya inilah bayaran yang aku buat dulu. Allah Ta'ala bayar setiap rakaat aku, setiap i'tidal aku, sunatnya begini, bayaran pahala wajibnya begini. Maka dia menyesal. Kalaulah aku tahu, dia kata nescaya aku tidak akan tinggalkan sunat. Itu sunat, bukan hak wajib. Maka hak wajib ni, pahala hak wajib ni, kata Nabi, tidak ada bandingan. Besarnya pahala wajib tak boleh banding dengan hak sunat. Tu kita cerita sunat. Hak wajib ni tuan-tuan, jangan cerita menyesal lah. Tak tahu nak buat apa dah, dia minta dengan Allah. Itu yang kata minta. Dia minta dengan Allah, boleh dah Allah Ta'ala. Ni memang perangai kita macam tu lah. Di dunia pun macam tu juga. Minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah boleh dah nak sekejap saja hantar balik ke dunia. Mana ada dunia lagi, hancur habis dah. Minta nak hantar dunia, nak buat apa? Kata Allah, aku nak buat balik lah. Dah tahu dah pahala baca Quran, dah tahu dah pahala solat sunat. Tu hak sunat, tak cerita hak wajib. Tak cerita lagi sembahyang wajibnya ada pahalanya, rakaat pahala wajibnya macam mana, duduk dalam majlis ilmu hak wajibnya macam mana. Tu besarnya tuan-tuan pahala wajib. Cukup dulu. Kalau ikut tu nak urai lagi. Tapi iklan kena stop. Saya nak hurai di mana nanti akan datang. Nak ceritanya tuan-tuan, excitednya para ulama ni, dia nampak pahala ni akan datang cerita. Apa dia? Apabila Allah kira pahala ni tuan-tuan, kepada Masya Allah kira pahala kita satu persatu. Dan Allah Ta'ala ni dia cuba nak pertahankan kita, cuba cari dia, korek kita. Ni rahmat dia. Dia nak bagi ada asbab sahaja untuk dia masuk dan syurga. Carilah kawan ni, apa yang dia buat baik, ada ke tidak. Cari. Tak ada, cuba cek lagi apa yang dia buat. Dan paling besarnya, kita akan ceritakan datanglah, paling besarnya Allah Ta'ala suruh cek. Semua tidak ada. Cek yang terakhir, yang paling bernilai sekali, ada tak dia dalam hati dia ni mengagunkan majlis ilmu. Dia tak pernah berada dalam majlis ilmu. Cek dia ada pernah tak ada dalam majlis ilmu. Cek, tak ada. Dia pernah mengaji tak? Tak ada. Mengaji lain, duduk dalam majlis ilmu lain. Beza tu, di kategori lain. Ada setengah dia tak mengaji, dia duduk dalam majlis ilmu dengar saja. Tak ada kitab, tak tahu apa tajuk pun. Dia tak ada dia punya apa panggil, dalam minda dia ni bukan ada modul pun. Bukan ada benda dia nak belajar pun, dia tak tahu. Aku nak belajar akidah, pastikan clear. Tu orang mengaji. Aku nak pastikan modul pertama fiqh clear sebelum mati. Itu orang mengaji. Ni orang mendengar. Cek ada tak dia orang mengaji? Tak masuk orang mengaji. Cek dia ada orang mendengar tak? Masuk orang duduk dalam majlis ilmu tak? Tak ada. Last sekali, cuba cek dia pernah tak berada bersama orang yang menyampaikan ilmu. Dia ada pernah? Tak ada. Tak pernah. Tak pernah bersama dengan orang yang menyampaikan ilmu. Tak pernah bersama dengan para ulama. Pernah tak dia makan sekali dengan ulama? Cek. Allah Ta'ala cek sampai macam tu.
Tak pernah. Last sekali, cek apa dia? Ada tak dalam hati dia kasih kepada para ulama, kasih kepada majlis ilmu? Pun tak ada siapa. Last sekali Allah kata cuba cek sekali, ada ke nama dia bersamaan dengan nama para ulama? Tak patah tu. Hebatnya para ulama ni, nama dia pun sama, ada tak nama dia? Kalau kita buh nama anak kita, cucu kita nama seperti nama para ulama, tak apa tuan-tuan. Ada kesan, ada nilai, ada faedah dia. Ini disebut dalam kitab Matla'ul Badrain muka surat 3. Lain kali kita cerita. Tu cerita dah tu. Pendek pun tu. Penutup kita tuan-tuan, peranan dia. Baik, peranan ni kita dah settle peranan tu, kita kata peranan peranan sifat kudrah. Yang detail kena tahu sedikitnya apa bidan tugas kudrah. Itu kena tahu. Baik, kita tengok apa bidan tugas kudrah. Dia tak sebut dalam ni tuan-tuan. Jadi bidan tugas kudrah ini, peranan kudrah ini, dia berperanan mengadakan dan meniadakan tiap-tiap perkara mungkin saja. Tu bidang tugas dia, kena ingat. Kenapa perlu tahu bidang tugas? Ini untuk menjawab isu. Jangan jadi tergelincir iman kita dengan sebab da'iyah yang digunakan oleh orientalis memerangkap kita supaya akidah kita jatuh dengan simple, dengan mudah. Kalau kita tak tahu peranan akidah, peranan dan tak tahu bidang tugas ini. Qudrah ni tuan-tuan, dia bidang tugas dia tidak luas, tidak mencakupi 3 benda. Ada sifat lain yang bidang tugas dia mencakupi 3 benda. Tetapi qudrah dan iradah dia hanya bidang tugas dia satu saja. Peranan dia ni tuan-tuan, ta'alluq qudrah ialah ta'alluq ta'thir. Apa dia ta'alluq ta'thir? Peranan dia berfungsi mengada. Tu ta'thir, mengada dan meniadakan. Dia nak meniada, nak mengada. Daripada tidak ada dia buat bagi jadi ada seperti kita. Dan dia meniadakan. Maka kita nak faham secara umum dia mengada dan meniadakan sesuatu perkara. Ni apa bidang tugas dia? Adakah dia mengadakan semua benda? Tidak. Dia terhad kepada portfolio dia saja. Tu. Dia terhad kepada bidang tugas dia. Apa bidang tugas dia? Dia mengadakan sesuatu perkara yang harus saja. Maka keluar 2 bukan bidang tugas dia. Apa dia? Dia tidak akan melakukan, dia tidak akan mengadakan perkara yang mustahil. Tidak ada. Apa perkara mustahil tuan-tuan? Yang dia bukan bidang tugas dia. Mencipta diri dia, mencipta anak dia, mencipta isteri dia. Kan ada soalan orientalis tanya untuk memerangkap umat Islam supaya kita jawab Allah Ta'ala tak mampu buat. Jangan jawab Allah Ta'ala tak mampu, itu salah. Ini gaya, uslub ataupun strategi orientalis barat. Mereka tahu, mereka kaji sifat Allah Ta'ala, kekuatan Allah Ta'ala di mana, dan mereka cuba memerangkap umat Islam yang tak tahu. Dia tanya kita, Allah Ta'ala boleh buat ataupun tidak anak dia? Kita kata, mana Allah Ta'ala buat anak? Kalau Allah Ta'ala tak boleh buat anak, Allah lemah. Dia suruh kita jawab Allah Ta'ala lemah. Kalau kita kata Allah tak lemah, mustahil. Kan Allah mustahil lemah kerana dia ada qudrah, dia ada perkuasa. Jangan kata dia ni lemah, apabila dia ada perkuasa, walaupun dia tak bekerja, tetap dia kuat. Tuan-tuan duduk sini, tak berjalan ni, jangan kata tak kuat. Kerana dia tak bangkit saja, dia tak nak bangkit lagi, tapi dia kuat. Jangan kata apabila orang duduk saja, ni tak boleh berjalan ke ni? Tak boleh berjalan apanya, memang aku tak berjalan lagi. Sejak aku berjalan, bukan saja berjalan, berlari boleh. Jangan kata apabila dia tak berjalan, tak duduk, kita kata dia tak boleh berjalan. Bukan, dia ada sifat keupayaan kuat, keupayaan untuk berjalan. Begitu juga Allah Ta'ala. Jangan kata dia lemah. Kita tak nampak kerja dia, kita dah faham dia Allah Ta'ala yang kuat, kerana dia ada keupayaan untuk mengada dan meniada. Itu dia panggil kudrah. Maka dia bukan lemah. Sedangkan orientalis so kita jawab lemah. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala boleh jawab, boleh buat dah anak. Maka kita kena kembali balik kepada asas
buat anak itu termasuk di dalam perkara yang mustahil pada Allah, mustahil pada akal. Itu awal-awal tajuk dulu, pembahagian muka akal 3, wajib pada akal 2, wajib adanya Allah, wajib adanya sifat Allah. Wajib pada akal, mesti akal putuskan. Akal memutus mengikut panduan ilmu wahyu, bukan akal semata-mata. Akal semata-mata Jabariyah. Itu faham beza sedikit dengan akidah kita. Akidah kita kombinasi di antara akal dan wahyu, bukan semata-mata akal yang tidak dipandu oleh wahyu. Itu jadi firqah lain, pahaman sesat. Dia tidak ada panduan wahyu, dia semata-mata akal dia saja, kebijaksanaan, kepintaran dia. Cuba fikir untuk faham Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan nampak. Jadi kita ni tuan-tuan akan memutuskan mesti Allah ada, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Itu wajib. Mustahil ni perkara yang tidak ada, tidak layak bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat anak dia, mustahil. Allah Ta'ala buat isteri dia, mustahil. Allah Ta'ala buat sifat diri dia, mustahil. Allah Ta'ala buat sifat dia, mustahil. Kerana sifat dia itu perkara wajib, diri dia perkara wajib. Anak dia tu perkara apa? Perkara mustahil. Buat anak dia tuan-tuan perkara mustahil. Buat isteri dia ni perkara mustahil. Maka perkara mustahil bukan bidang tugas dia. Kita tak boleh jawab Allah lemah. Kita kena jawab itu bukan ta'alluq qudrah, itu bukan bidang tugas qudrah. Dia tidak akan bekerja di luar bidang tugas dia. Lemah, tidak lemah. Hak kata lemah ni bidang tugas dia tapi tak mampu buat, tu lemah. Tu lemah. Sebagaimana kita sebut dulu, di awal dulu, apabila kita kata pisau tu tajam, pisau yang tajam ini tuan-tuan, kalau pisau ni dia keupayaan memotong perkara yang mungkin untuk dia potong saja. Jangan bagi benda yang dia tak mampu buat. Tak boleh kita kata lemah. Pisau tajam, pisau kita ni boleh sembelih, ya, itu tugas dia. Potong daging, potong ayam, potong apa pun, ya, tugas dia. Kita jangan bagi pokok kayu kat dia. Nak teban pokok kayu ni dengan pisau, boleh lah, tapi tak berjaya. Pisau kecil saja nak tebang pokok kayu, bukan kerja dia, bukan takluk dia. Kita boleh ke kata apa pisau ni tak tajam ni? Bukan pisau tak tajam, tu tak betul. Pisau ni tajam ni kena dengan takluk dia, kena dengan tugas dia. Bagi kertas ke, bagi daging ke, bagi ayam ke, bagi apa saja kat dia, bagi jari kita pun boleh. Potong putus jari tu, tajamnya pisau, tajamnya golok kita. Tapi jangan bagi pokok kayu kat dia. Pokok kayu tak jalan, tu bukan bidang tugas dia. Kalau kepala, kalau pokok kayu ni kena bagi kapok. Tu depan kapok ni peranan dia lain, takluk dia lain. Kapok tajam. Kapok ni tajam, kapok dia lain dengan tajam pisau. Tajam kapok bukan boleh buat sembelih. Boleh lah buat sembelih, tapi putus terus. Sembelih dengan kapok. Putus terus sembelih dengan kapok. Kena letak tu angkat tinggi. Dia bukan jenis main style macam pisau. Kapok buat macam tu, setengah jam pun tak putus tuan-tuan kepala ayam. Kalau letak kapok, sekali medar je putus kepala ayam. Kerana kapok ni dia takluk, dia tugas dia. Bagi pokok kayu boleh lah. Bagi buah kelapa sebiji ke, tu ngam lah dengan kapok. Tajam kapok kita ni. Kena bagi takluk dia. Benda yang dia takluk, benda yang tugas dia. Kalau kapok. Baik, settle tuan-tuan, kesimpulan dia. Jadi takluk qudrah ini dia hanyalah takluk, dia hanyalah berperanan dalam bidang tugas dia saja. Apa dia bidang tugas dia? Satu saja, iaitu dia berkuasa mengada dan meniadakan tiap-tiap perkara yang harus sahaja, tidak takluk kepada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil, yakni bukan bidang tugas qudrah. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan akan datang bulan 4 ini sebelum Ramadan. Kuliah kita terakhir bulan 4 tuan-tuan, sebelum Ramadan tu kita akan habiskan iradah. Iradah satu kuliah dan ilmun satu kuliah.
Minggu pertama ada lagi, minggu kedua belum puasa lagi, kita puasa minggu ketiga. Maka kita akan habiskan 2 kuliah lagi tu, sempat lagi 2 tajuk sebelum kita cuti panjang. Cuti semester panjang. 2 bulan tu. Ramadan sebulan, Syawal sebulan. 2 bulan cuti panjang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.